Hai semua, selamat datang ke kelas pendidikan kesihatan bersama Cikgu Haziq. Baiklah, hari ini kita nak berbincang mengenai tengok apa ni. Semua tahu kan mesti ini adalah emoji. Jadi emoji ini dia menunjukkan betul, emosi. Emosi ini bermaksud perasaan. Ada emosi sedih, emosi gembira, emosi takut, emosi risau, emosi marah. Jadi jom kita belajar 5 emosi utama yang ada. Yang pertama, tengok gambar apa ini? Senyum. Jadi emosi gembira. Emosi gembira ni selalunya kita happy lah. Kita contohnya yang pertama, emosi gembira. Contohnya apa? Contohnya kita dapat basikal baru. Bila kita dapat basikal baru, kita gembira. Tak semestinya basikal lah, kita mungkin dapat hadiah lain lah. Contohnya telefon baru, baju baru, kita mesti gembira. Yang kedua, kita dapat makanan kegemaran kita kan. Contoh, kita dapat gula-gula, kita dapat pizza, kita dapat McDonald. Jadi kita pun gembira. Yang ketiga, kita dapat markah tinggi dalam kuis, dalam peperiksaan ataupun dalam ujian. Jadi kita pun gembira lah kan. Takkan kita tak gembira. Dan banyak lagi contoh-contoh lain untuk emosi gembira. Contohnya awak dapat kawan baru, awak pergi ke sekolah, gembira kan? Ke ada yang sedih pergi sekolah? Tak ada kot. Okey, yang kedua, tengok ini. Tengok emosi apa ini? Dia macam sedih je. Betul, emosi sedih. Kita ubah lagu ke emosi yang sedih. Contoh-contoh untuk emosi sedih yang biasanya awak semua telah lalui. Contoh pertama, kehilangan haiwan kesayangan. Macam cikgu sendiri, cikgu kalau kucing cikgu mati, cikgu akan sedih, cikgu akan menangis. Contoh yang kedua, kita dapat markah rendah dalam ujian, dalam peperiksaan. Kita pun mesti akan sedih, kecewa kan. Okey. Yang ketiga, kalau kita dimarahi oleh ibu bapa. Mesti adik-adik semua pernah dimarahi oleh ibu bapa kan. Kalau pernah kena marah, mestilah kita sedih. Contohnya kita gagal dalam peperiksaan, kita kena marah dengan ibu bapa, kita pun akan sedih, kita akan down. Okey. Untuk emosi yang ketiga, kita tukar balik lagu kita. Emosi emosi takut. Okey. Apabila kita selalu takut? Okey, cikgu tunjukkan contoh-contoh apabila kita takut. Pertamanya, apabila kita merosakkan sesuatu barang lah. Contohnya kita pecahkan, nak tengok dalam gambar ni, baby ni dia pecahkan kaca, dia pecahkan pinggan. Dia pun takut. Bila lepas takut, menangis. Contoh lain, awak hilangkan barang, awak akan takut. Takut apa? Takut dimarahi lah biasanya. Okey, yang kedua, bila awak takut? Biasanya bila awak tersesat. Cikgu pernah pergi ke pasar raya, cikgu pernah pergi ke shopping mall. Ada budak tersesat kan, budak tu nangis-nangis. Lepas tu ada orang buat announcement lah, kata ada seorang kanak-kanak tersesat memakai baju merah, memakai seluar pendek, memakai topi. Jadi kepada siapa yang menjumpai kanak-kanak ini, serahkan di kaunter pertanyaan. Contohnya, jadi kita akan takut kalau kita tersesat kan. Yang contoh yang ketiga, takut hantu. Kebanyakan adik-adik semua mesti takut hantu kan. Malam-malam nak pergi tandas seorang-seorang, mesti takut. Mesti ajak abang ke ajak ibu ke untuk teman. Sebab apa? Sebab kita ada emosi yang takut. Okey, emosi yang keempat. Tengok gambar ni. Dia macam marah je, betul tak? Betul lah. Emosi yang keempat adalah emosi marah. Marah ni bila? Marah ni selalunya apabila kita diejek. Contohnya orang panggil kita, pendek lah kau ni, gemuk lah kau ni. Kita akan rasa marah apabila kita diejek. Itu adalah sesuatu perasaan yang normal. Diri kita akan merasa marah apabila orang merendah-rendahkan kita. Contoh yang kedua,
Apabila kita marah, apabila kita dibuli oleh kawan kita. Kita mungkin tak berani nak lawan, tapi dalam hati kita, geramnya aku. Itu maksudnya kita marah lah. Ataupun kita melihat rakan kita dibuli oleh orang lain, kita pun juga akan marah. Tak semestinya kita tengok rakan. Kalau kita tengok ada orang tu dia menyakitkan kucing, dia sepak kucing, dia potong tangan kucing, kita pun akan marah, betul. Kita tengok kezaliman orang lain, kita pun akan rasa empati, kita akan rasa marah. Maksudnya kita itu sedang berada di landasan yang betul. Okey, emosi yang seterusnya, yang terakhir sekali, nampak? Belum yang terakhir lagi, ada lagi. Emosi malu. Okey, emosi malu ini biasanya adik-adik semua lalui di sekolah apabila hari pertama persekolahan. Mesti malu-malu lah kan, kita nak kenal dengan kawan-kawan baru, kita malu lagi. Lepas tu kalau cikgu tu panggil kita, kita pun malu juga. Okey, contoh situasi yang menunjukkan emosi malu yang selalu adik-adik pernah lalui. Pertamanya, apabila dipanggil ke hadapan oleh guru. Kan contohnya cikgu panggil, okey Ahmad, jom datang ke depan, tolong baca ini. Kita pun macam malu-malu lah, cikgu kena panggil 2-3 kali barulah pergi ke hadapan kan. Contoh yang kedua, apabila kita diejek, kita pun akan malu. Tadi kita dah marah, kita juga akan rasa malu. Apabila kita diejek di hadapan orang ramai, orang panggil kita pun akan malulah. Kita malu dekat kawan-kawan kita yang lain. Jadi kita janganlah ejek kawan kita. Kalau kawan kita ada kekurangan sikit pun kita tak payah ejek, kita biar sajalah. Sebab Tuhan menjadikan kita, setiap manusia ini berbeza-beza sifatnya. Jadi kita tak perlu nak ejek kawan-kawan kita. Okey. Itulah 5 perasaan ataupun emosi yang selalunya awak pernah lalui. Ada banyak lagi emosi lain, tapi kita tak akan sentuh. Kita hanya akan sentuhkan 5 emosi ini sahaja. Okey, kita akan buat sedikit latihan. Ini dia latihannya. Isi tempat kosong dengan perasaan yang sesuai dengan imej muka. Tengok yang pertama ni gambar apa, yang kedua gambar apa, yang ketiga gambar apa, yang keempat ni gambar apa, yang kelima ni gambar apa. Jadi kita isikanlah. Contoh yang pertama, cikgu bagi jawapan, saya sedih. Sebab gambar sedih kan, jadi saya sedih. Itu saja. Jadi latihan ni cikgu akan hantar gambar. Sekian, terima kasih. Selamat belajar.